Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Wajah-wajah yang dirindui sebulan sekali. Adakah yang pertama kali hadir ke Masjid Surau untuk kuliah di alam nyata? Sepanjang PKP tak pernah langsung keluar rumah, taat sungguh-sungguh ni. Hari ni pertama kali. Boleh angkat tangan? Lama sungguh dah Kak. Dekat 5 bulan dah. Okay. Jadi alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah masih izinkan kita menjadi salah seorang pengimarah rumah-rumah Allah. Okay. Jangan takut ya saya batuk ni. Baru lepas berkena roti sardin. Jadi bila makan benda berminyak, kita nak makan, kita nak bercakap, dia jadi macam tu. Sensitif orang batuk lah ni. Orang batuk sensitif, orang bersin sensitif. Takut belum start bercakap kena halau. Pergi balik Ustazah. Siapa suruh batuk datang mengajar? Baik, alhamdulillah, muslimat dirahmati Allah, sahabat handai, kanda bonda yang saya kasihi. Kalau kita menyorot kembali kan pelajaran yang sebelum ni, bab yang ke-11, biasanya untuk kitab ini saya akan mengajak untuk kita bertalaqi, bertadabbur, kalau kita boleh sebutkan begitu, untuk 1, 2 ke 3 tajuk dalam 1 jam ke 1 jam setengah. Tetapi bulan lepas kita hanya bercerita tentang hasad, dengki. Kan? Ada tak yang tak datang hari tu? Pada bulan lepas tu. Saya cuma nak bagi tahu, kalau yang bulan lepas tu tak datang untuk pelajaran 11, tolong baca semula. Minal awal ilal akhir. Kalau boleh baca tu, buat nota siap-siap. Hantar dekat WhatsApp grup kita. Kalau boleh baca tu, baca yang memang sungguh-sungguh kita nak tekuni ayat Allah Subhanahu Wa Taala, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betapa bulan lepas kuliah kita, betul tak, yang hadir bersama dengan Ustazah Zai bulan lepas, kita merasakan macam kita ditampa-tampa sungguh untuk tajuk tu. Ramai pula yang mengangguk ni. Sebab kita macam alhamdulillah tak panggil orang yang suka dengki kat kita. Rupanya bila kita dah ada ilmu, sifat hasad ni bukan kita sibuk nak tohmah, nak tuding orang ada sifat ni. Rupa-rupanya bila kita ada ilmu, minta kepada Allah, jauhkan kami daripada hasad dengki ini ya Allah. Kerana ia sangat menyakitkan. Orang yang nak naik, muslimat dirahmati Allah, akan jatuh semula. Payah nak naik bila dia bertemu dengan orang yang munafik sedemikian. Jadi bayangkan kita yang mempunyai hasad dengki, berapa banyak dosa yang terkait antara satu tak sudah-sudah dosa. Hanya kerana kita tak perbetulkan hati daripada sifat munafik yang ke-11, hasad dengki, berubah menjadi orang yang beriman. Hanya orang beriman yang bertakwa masuk ke dalam syurga Allah. Rupanya daripada 50 ciri perbahasan yang panjang daripada kitab ini adalah perkara tentang hasad dengki. Jadi kita takut sangat. Sebab tu sebelum start pelajaran 12, saya ulang sikit tentangnya. Maka kita baca semula, bacakan kepada kawan-kawan kita. Tak kisah kita ambil gambar, forwardkan dekat mana-mana grup. Dan mohon jangan ada niat untuk mempadanmukakan orang.
mohon jangan ada niat nak betulkan orang tanpa betulkan diri kita. Kita dalam hidup ni susah, tak mungkin mudah untuk kita membetulkan orang, tak mungkin mudah untuk kita mengubah orang. Kita hanya boleh mengubah diri kita, insya-Allah mudah, dengan gigihnya kita bersungguh-sungguh untuk hijrah ke jalan Allah. Ini kan bulan hijrah kan, muslimat dirahmati Allah. Kita dah tahu dah, hijrah itu pengorbanan, hijrah itu perjuangan. Bila nama hijrah mesti ada pengorbanan, mesti ada jihad perjuangan. Jadi nak buang hasad dengki ni memang payah. Antara tips yang kita sebut bulan lepas adalah doakan orang yang kita dengki. Ada tak kalimah macam tu? Kita dengki kat orang tu, muslimat, kita tahu kita dengki kat dia. Kenapa kita tahu? Orang tu senang, kita pula yang susah. Bila orang tu susah, kita pula yang guling-guling seronok. Kau happy semacam sampai belanja aku open table bagai ni. Dia tak khabar lah ke orang, sebab aku seronok tengok dia susah. Dia tak khabar ke orang. Tapi siap bayar nazar kalau orang tu dapat susah. Bahayanya hati yang demikian, muslimat dirahmati Allah. Jadi kita perbaiki, kerana paling takut tidak ada amal kita yang diterima Allah dengan adanya sebesar zarah hasad dengki dalam hati. Na'udzubillah. Ibu-ibu dirahmati Allah sudah semakin gigih, berpayah-payah untuk merebut redha Allah melalui amal salihat. Tapi bila berdiri di hadapan Allah, kata Allah habis segala dah, dimakan oleh hasad dengki yang ada pada hati kita. Jadi kan susah, muslimat dirahmati Allah, nak buang hasad ini dalam hati orang. Yang mudah nak buang hasad dalam hati kita. Sebab setiap kali datang hasutan iblis, nafsu mengatasi iman dalam hati kita, dengki pada orang, tolong pujuk hati sendiri. Apa guna aku sembahyang ya Allah? Apa guna aku bayar hutang ya Allah? Apa guna aku bersedekah ya Allah, kalau masih ada hasad dalam hati? Paling kita takut nak mati, muslimat, kita bersusah payah mengisi kantung amal kita untuk dipersembahkan pada Allah. Tapi guni amalan kita tu bila dipersembahkan di hadapan Allah bocor, kosong. Mana perginya ya Allah amal soleh kita ni? Habis dimamah oleh hasad. Sebab itu bila saya bercakap tentang ni, muslimat, kan, kita rasa macam bergementar tubuh kita. Kita rasa macam kalau boleh nak belah dada setiap orang ni. Meh rasakan betapa lapangnya hati yang tidak ada hasad, yang tidak ada dengki. Lapang dada, tenang, terasa senang walaupun kita hidup dalam susah. Maka pakat-pakat paksa diri untuk buang ciri munafik yang ke-11. Sebab kita belajar kitab ni bukan untuk kita belajar berhasad dengki. Hari ini pelajaran ke-12 bukan untuk kita belajar berdusta lah. Tapi kenapa kita belajar kitab ni? Untuk kita buang sifat itu dalam diri kita. Untuk kita berhati-hati, khawatir yang di sekeliling kita ni punya sifat munafik itu. Na'udzubillah. Okey, baik. Kita baru masuk pelajaran hari ini, dusta. Ada yang tak ada kitab ke? Dah lah duduk jarak-jarak. Kesian orang yang tak ada kitab ni. Saya hari ni dah tak bawa dah kitab baru. Dah pelajaran 12, muslimat. Kan? Ada setiap kali datang, ada je ustazah bawa kitab tak? Tak bawa lah, dah banyak dah belajarnya ni. Tak pergi cari kitab baru. Jadi yang tak datang tu nak suruh ngending kat kawan sebelah pun nanti CCTV tunjuk kat Jais. Kan? Jadi kita dengar sajalah ya. Mak saya kata dulu mak suka ngaji telinga. Apa maksud mengaji telinga? Mak tak pandai sangat nak menulis, mak tak faham sangat macam orang lain, tapi telinga mak ni suka dengar benda baik-baik. Okeylah tu walaupun tak ada kitab. Jangan tidur sudah. Okey. Baik, muslimat dirahmati Allah. Dusta merupakan pernyataan tentang sesuatu yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Perbuatan dusta adalah amalan orang munafik dan amat dilarang dalam Islam. Tu kita gariskan kalimah bagi yang ada kitab. Perbuatan dusta adalah amalan orang munafik. Jadi bila kita faham sebagai orang dewasa, nampak je satu kalimah pendek dusta, kita tahu dah itulah dia orang yang suka menipu. Asal buka je mulut, bercakap je nak tarik perhatian orang, nak bagi orang datang kepada dia menggunakan kalimah yang dusta. Muslimat berhati-hati kerana kitab ini kata itu adalah amalan orang munafik. Sebut je munafik. Si munafik ini bukan orang kafir. Munafik ini kebanyakannya adalah daripada orang Islam yang sama-sama mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah,
Jangan terkejut si munafik ini berada satu rumah dengan kita. Jangan terkejut munafik ini berada dengan kita sejiran. Jangan terkejut si munafik ini satu pejabat satu masjid dengan kita. Wa na'udzubillah min zalik. Jadi bila kita tahu muslimat orang munafik pasti dihumban ke neraka Allah walaupun dia beribadah macam orang Islam. Zaman Nabi SAW lagi ada dah. Kalau zaman itu tak ada masjid cantik macam ni, subuh waktu isyak tak ada lampu yang kita boleh tekan suis terang benderang masjid, maka antara kemunafikan mereka mendustai Nabi SAW. Waktu zuhur asar elok je sembahyang belakang Nabi, duduk saf pertama lagi. Tunjukkan wajah, tunjukkan muka. Sebab sembahyangnya tu mulut je kata lillahi ta'ala, tapi dia nak bagi tahu Rasulullah, aku duduk belakang kau ni ya Rasulullah. Tapi bila datangnya subuh dan isyak, muslimat dirahmati Allah, tak payah pilah, Nabi bukan perasan pun, gelap gelita mereka solat. Ini orang yang ibadahnya hanya untuk makhluk. Walaupun untuk Nabi SAW amalan kita takkan diterima, kerana amalan bukan untuk Rasulullah. Amalan kita ni semata-mata lillah, untuk Allah. Jadi orang yang macam ni ada sampai hari ni, dan orang ni pasti dihumban dalam neraka Allah. Sebab tu bagi saya kitab ini ringkas, santai, tetapi sangat sampai kepada hati kita. Ia berada di sekeliling kita, dan semoga bukan kita si munafik itu. Dia amat dilarang dalam Islam kerana dapat menjauhkan manusia dengan Tuhannya. Dengan lisan yang selalu berdusta, apa jaminan kitab ini sebagai orang alim ulama memberitahu kepada kita, dusta saja lidah mudah untuk menjauhkan manusia dengan Tuhan. Jadi asal bercakap yang benar, asal bercakap yang baik-baik. Kalau tak mampu bercakap yang baik, kata Nabi SAW, pilihlah untuk diam. Ni asal bercakap, apa hiasannya? Dusta. Asal bercakap ada bohong, asal bercakap menipu, maka kamulah orang munafik itu, na'udzubillah. Bahkan dikutuk oleh Allah dan dibenci oleh manusia. Muslimat dirahmati Allah, bukan cerita orang tak sembahyang, bukan cerita orang tak datang masjid, cerita lisan menipu, dia dikutuk oleh Allah, dibenci oleh manusia. Mula-mula menipu, orang tak benci lagi. Tapi bila orang dah lama kenal, aku tak percaya sampai mati dah si Fulan tu. Akan panjang cerita. Kerana apa? Sebab aku dulu habis duit sekian kerana mulut dia lah. Hatta kalau orang tu bertaubat pun susah dah orang nak percaya. Inilah orang yang dikutuk oleh manusia, orang yang daripada Tuhannya, na'udzubillah. Kita perhatikan surah An-Nahl ayat 105. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama yaftaril kadhiba alladhina la yu'minuna bi ayatillah wa ulaika humul kadhibun. Ibu-ibu dirahmati Allah, bila kita baca Quran jumpa 3 huruf kaf zal ba. Kaf zal ba, tak kiralah dia kadhiba, kadhibun, yakdhibun, apa sahaja, asal ada kata dasarnya kaf zal ba, ini cerita tentang dusta. Ini cerita tentang dusta. Sesungguhnya yang mengadakan pendustaan, al-kadhiba, hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah. Jadi siapa al-kadhiba, yang mengadakan pendustaan, dikategorikan sebagai orang yang tidak beriman, itulah munafiqun. Dan mereka itulah orang-orang al-kadhibun. Siapakah yang pendusta? Adalah orang-orang yang berdusta. Jadi ayat ini diulang 2 kali. Satu al-kadhiba, yang kedua dia tergolong di kalangan al-kadhibun, orang-orang yang pendusta. Dahlah al-munafiqun. Kerana apa al-munafiqun? Kerana dia mempunyai sifat, tergolong dia di kalangan al-kadhibun. Kita muslimun, tergolong di kalangan orang-orang Islam. Belum tentu lagi syurga, sebab di kalangan Islam tu boleh ada al-munafiqun. Kita sebagai orang Islam nak naik darjat menjadi mukminun, nak naik darjat menjadi muttaqin. Jadi muslimat, kalau kita tergelincir daripada orang beriman, orang bertakwa, kemungkinan na'udzubillah dengan tidak berhati-hati boleh tergolong di kalangan al-kadhibun. Hanya kerana apa? Bila bercakap dia berdusta. Na'udzubillah. Dusta merupakan suatu perbuatan yang keji dan terkutuk dalam masyarakat,
minta maaf sebut muslimat dirahmati Allah. Baru ni saya sebut di mana-mana tempat kuliah saya, kita bertahniah kepada Dr. Nur Hisham, dapat Tan Sri. Memang layak lah, orang pergi pasar cerita memang layak. Apatah lagi golongan orang-orang profesional memang layak. Mokcik-mokcik kat masjid memang layak pun, eloklah kita tahniah. Malam yang sama dalam berita kita dengar muslimat dirahmati Allah, seorang remaja usia 19 tahun dijatuhi hukum kerana 3 tahun lepas menjadi asbab terbakarnya 23 orang di Tahfiz Ittifaqiyah dekat dengan kita. Kita nak tahniah ke, kita nak takziah ke, macam mana muslimat? Tahniah kepada siapa? Kerana telah terbukti bahawa si fulan ni bersalah. Tapi bayangkan ibu dan ayahnya, keluarganya yang menerima berita tersebut walaupun setelah 3 tahun. Jadi kita yang menonton jangan mudah-mudah padan mukakan. Kita yang menonton muslimat dirahmati Allah jangan mudah mentertawakan. Kita tak tahu anak ini akan habiskan usia dia daripada umur 19 tahun ini selagi tak dapat pengampunan daripada Agung. Kita tak tahu, mungkin 10 tahun, mungkin 20 tahun boleh dia keluar, mungkin nanti sebagai Al-Hafiz, mungkin boleh dapat degree dekat penjara. Kita tak tahu kehidupan orang penjara di balik tembok, di balik pagar besi tu muslimat. Ada yang dapat belajar sampai dapat buat degree. Muslimat dirahmati Allah, punya penyesalan mereka. Dan paling penting, dia telah dihukum atas salahnya. Benarlah kita atas dunia, apatah lagi bila balik ke akhirat, hanya diberi balasan kecil walau sebesar zarah, dapat kebaikan. Buat jahat walau sebesar zarah, dibalas kejahatan. Begitulah jahat dibalas jahat, baik dibalas baik. Maka muslimat dirahmati Allah, kita nak sebutkan, kita akan tengok cerita macam tu. Ya Allah, dia dah dihukum atas dunia. Bila dia redha atas hukuman itu dan bertaubat dalam penjara itu muslimat, dia keluar suci, balik bertemu Allah, dia menjadi manusia baru. Masya Allah, mungkin dia menjadi penghuni syurga berbanding dengan kita. Kita bukan minta ya Allah penjarakan aku ada salah tapi orang tak tahu ni. Bukan kita doa macam tu. Muslimat, aib kita ni Allah yang lindung. Tetapi kita takut, kita ada salah, taubat kita yang menangis dalam sujud Allah terima ke tidak? Sebab orang muliakan kita atas dunia, orang tak tahu tentang salah kita. Ini tanda kasih sayang Allah, betapa Allah menyayangi kita. Jangan aib kita ni diketahui oleh orang lain. Tapi si fulan yang kelihatan macam aib sangat, muslimat dirahmati Allah, mungkin dia jauh lebih mulia di sisi Allah. Saya nak bawa ni dalam masyarakat sebab lisan kita, jari kita akhir zaman ni mudah sangat share, padan mukakan orang lain yang berlaku demikian-demikian. Kita tak fikir orang tuanya bagaimana, kita tak fikir keluarganya bagaimana, muslimat dirahmati Allah. Jadi apabila kita melihat lembutnya hati yang memandang perkara demikian, dia tetap saudara kita. Kalau dia berakhir dengan kebaikan, husnul khatimah, maka dia akan tersenyum riang bertemu dengan Allah. Sebab habis dah hukuman untuk dia muslimat. Tapi kita yang tak dapat apa-apa hukuman atas salah dan dosa kita, nampak macam sunyi, sepi, bahagia atas dunia. Rupanya nanti di mahsyar Allah kita dihitung satu persatu. 1 sen ke mana duit kita dibelanjakan. Bukan ke mana dibelanjakan saja, yang datang sumbernya tu dari mana. Kaya raya ni dari mana sumbernya pun dikira oleh Allah. Setiap 1 saat pun dikira oleh Allah. Beliau menghabiskan masa dalam penjara, jadual solatnya cukup. Diajar mengaji ada muslimat, tinggal mahu tak mahu dibebaskan atau duduk di dalam, semuanya ada jadual-jadualnya yang tertentu. Jadi kita sebut kadang-kadang cara Allah nak muliakan hambanya, nak mensyurgakan hambanya. Sebab Allah cipta syurga, apa kata Allah? Aku ciptakan syurga untuk dihuni oleh hamba-hambanya. Maka sebab tu Allah bagi orang ni ujiannya macam ni, orang ni ujiannya macam ni. Hari ni bila kita pernah merasa meniaga pun kita guna dusta, jadi majikan kita berdusta. Untung banyak tapi kita kata tak ada untung langsung. Sebab tu aku janji nak bagi bonus, akhirnya tak bagi juga. Muslimat, kita rasa terzalimi, teraniaya. Nanti berdiri di mahsyar Allah, Allah tanya, siapa ketika di dunia dulu pernah dizalimi, pernah rasa dianiaya, haknya tak dipulangkan. Allah suruh kita mengaku siapa yang dulu buatmu sampai terzalimi macam ni, sakit macam ni. Allah suruh kita panggil orang tu.
Tak putus di dunia saja muslimat dirahmati Allah. Jadi bila dipanggil kerana saya isteri tapi tak dinafkahi sedangkan dia ada duit, ya Allah, kita mengadu kat dunia ni muslimat, jadi aib rumah tangga kita saja. Rupanya kita disuruh betul-betul mengadu kepada Allah. Mampu tegur, abang bukan nak sangat, saya pun kerja. Tapi nanti berdiri di mahsyar, apa jawapan abang pada Allah? Berdosa seorang lelaki kan, tak menafkahi isteri anak-anaknya. Kita kena cakap juga, kena tegur. Cakap dah 1000 kali dah ustazah, tak berubah apa pun. Kita disuruh bagi tahu. Bila dengan ilmu hikmah muslimat, kita tahu, bukan orang tak tahu. Yang kita duk suruh ajak orang pakai tudung, tutup aurat, mai pergi masjid, solat, bukan orang tak tahu. Tapi lagi kita biarkan, muslimat dirahmati Allah, lagi tak jadi apa. Kita disuruh ajak, disuruh cakap, penuh hikmah, bagi tahu. Kalau kita tak bagi tahu, kita pun akan dipersoalkan oleh Allah. Tapi wahai ahlul masjid, muslimat yang konon mendakwa hadir majlis ilmu selalu, jangan bila kita menyampaikan tu buat orang makin jauh dengan kita. Muslimat, kita baru datang sekali. Aku hari tu datang belajar bab dusta kat Masjid Al-Mustaqim Ampang. Kan kau lah kawan aku yang paling kuat menipu sekali. Tak ada satu perkataan pun kau yang tak menipu dalam persahabatan kita ni. Muslimat, kawan tu menyampah baru sekali. Bukan kau pun sama-sama nipu dengan aku ke dulu? Kan? Maksudnya tu bila kita sudah betul-betul hijrah, hari ni belajar dusta. Lepas ni yang dulu-dulu tu kita minta ampun dengan Allah. Sebab tu taubat ni hari ni kita tahu, hari ni hati kita kata astaghfirullah. Ibu-ibu hati-hati, kadang-kadang yang kita tipu tu anak sendiri. Siapa yang siap homework dulu, ibu bawa makan KFC malam ni. Buat live ni ada sebut nama tu pula. Contoh muslimat tu kan biasa ibu belanja aiskrim petang ni. Kita dengar pedal pop lalu kan. Ibu-ibu aiskrim dah lalu, Kak Long punya kerja semua dah siap dah, homework dah siap, dah mandi, elok semua dah solat. Aiskrim apa dekat nak maghrib dah ni, masuk dalam. Kita terlupa yang tadi kita berjanji dengan dia, alah ustazah anak kecil je nak bagi semangat. Betul muslimat, cara kita mendidik. Tapi kalau kita rasa janji tu kita tak dapat tunaikan, tolong tukar cara berjanji. Malam ni kan papa tak ada, outstation. Siapa yang siap homework malam ni boleh tidur bilik mama. Boleh buat tak muslimat dirahmati Allah? Anak pun mama boleh tak tidur dengan mama, bawa bantal? Boleh, sebab papa tak ada. Boleh buat. Tapi bila kita janji nak belikan aiskrim, kita nampak anak kita sesama, kecewa dia. Bohong kita pada anak kita. Ibu-ibu dirahmati Allah, kita sebagai ibu kalau anak mula-mula bekerja dapat gaji, ibu doakan ya, kan ini permulaan saja 3,500, belum campur allowance, belum campur apa lagi. Abang janji gaji pertama abang nanti abang akan tukar mesin basuh ibu yang dah rosak tu. Sekejap bunyi tetet, biar abang tukar yang baru terus. Tiba-tiba maknya pergi repair muslimat. Elok dah kan, tunggu gaji pertama, gaji ke-10 tahun dah tak juga dibagi-bagi. Mak kata tak apalah, elok pun. Tapi Allah tahu tak yang anak pernah berjanji kepada ibu? Allah tahu muslimat, dia tak sebut bila. Long ni dah 10 tahun dah, bukan gaji pertama, bukan gaji ke-10. 10 tahun dah tak tunaikan pun janji tu. Mak takkan minta kebiasaannya. Tetapi Allah tahu kamu pernah menipu akan ibu. Kita nampak kecil dalam hubungan kekeluargaan, tapi muslimat dirahmati Allah, ini juga termasuk dusta. So bila kita dah belajar ni, kita rasa macam mana muslimat? Tak ada seorang pun di kalangan kita yang rasa bebas daripada sifat munafik yang ke-12. Betul tak muslimat dirahmati Allah? Sebab tu Nabi meremang sebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa meremang bulu roma muslimat? Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bersahabat bergurau juga, tapi dalam gurauannya tu tak pernah menipu. Kita nak bagi real kita punya gurauan tu, orang betul-betul gelak percaya, kan kadang-kadang terpaksa menipu muslimat. Alah gurau-gurau je ustazah. Tapi Nabi bergurau juga, orang tersengih juga dengan gurauan Rasulullah, tapi Nabi tak pernah bohong. Kita tak boleh muslimat dirahmati Allah nak tiru sampai macam itu sekali. Tapi kalau kita tak mampu untuk menandingi Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana beliau ini maksum, cukuplah hari ini kita bertaubat, lisan jangan sekali digunakan untuk berdusta. Boleh ya ibu-ibu dirahmati Allah? Ke stres ni? Stres sebab orang lain suka tipu kita, atau kita pun macam pernah menipu je ustazah? Macam pernah menipu. Okey.
Dusta merupakan suatu perbuatan yang keji dan terkutuk kerana ianya boleh mempengaruhi minda mengarahkan kepada kejahatan. Dah kita tipu, muslimat dirahmati Allah, mempengaruhi minda kepada kejahatan. Maksud, kalau tadilah seorang anak, ni contoh saja ya, nak bagi kita faham. Dah janji gaji pertama nak belikan mak, tukarkan mak punya mesin basuh baru. Anak yang baik muslimat, loh kan, mesin basuh mak tu elok lagi, tapi sport rim kereta lebih penting. Kan macam tu kadang-kadang muslimat. Dia nampak sport rim kereta dulu. Jadi untuk menjadikan dia tak nak anak yang baik, kecewa apa semua, muslimat dirahmati Allah, mungkin akan menyebabkan dia berhutang ataupun dia mencuri hak orang lain untuk menggembirakan maknya. Sebab konon nak tunaikan juga janji tadi tu. Kerana apa? Dia bermula dengan dusta. Jadi kita muslimat dirahmati Allah, bila Nabi kata, Allah kata jangan mulakan hanya perbuatan dusta. Tak besar mana dosa ni ustazah, dusta saja. Tapi bila mulakan, apa kata kitab ini, boleh menyebabkan kita terlibat dengan kejahatan yang lain dan boleh merosakkan sahsiah dan alam kebajikan. Amal kebajikan ni sebenarnya bukan alam kebajikan. Dan boleh merosakkan sahsiah dan amal kebajikan. Kata Nabi SAW, inna akhwafa ma akhafu ala ummati kallu munafiqi alimil lisan. Sesungguhnya setakut-takut yang aku takut. Nabi takut sangat berlaku benda ni. Sesungguhnya setakut-takut yang aku takut atas umatku. Inna akhwafa ma akhafu. Khauf tu takut. Adalah setiap munafik yang pandai lidahnya. Maknanya Nabi cukup takut di kalangan yang mengaku umat Nabi, lidahnya adalah lidah munafik, pandai berdusta. Jadi bila Nabi takut berlaku di kalangan umat Nabi itu pendusta, maka jangan mimpi kita ini nak dapat syafaat Nabi ketika di mahsyar. Sorang-sorang tak ada siapa boleh tolong kita. Mak ayah tak boleh transfer amal pahala mereka kepada kita. Tiba-tiba orang lain semua dibantu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muslimat, tapi kita diketepikan. Kerana apa? Kerana lidahnya pernah menipu. Jadi perkara ni kita nampak macam kecil. Nabi dah pernah bagi tahu ni, aku takut dengan umatku yang menipu. Maksud muslimat, nanti Nabi tak boleh tolong apa dah. Sebab sekali Nabi bagi tahu dia takkan tolong umat yang menipu, Nabi takkan mungkir janji. Kat sana macam mana Nabi nak tolong kalau lisan pernah menipu, muslimat dirahmati Allah. Jadi hadis macam ni datang rasa takut dalam hati kita walau apa situasi pun. Okey, muslimat. Baik. Iyyakum waz-zanna fa inna az-zanna akdzabul hadis. Satu lagi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, takutlah kamu terhadap prasangka kerana sesungguhnya prasangka itu adalah sedusta-dusta pembicaraan. Apa maksud zan? Sangka-sangka. Kita sangka-sangka, muslimat dirahmati Allah. Tu pasal apa datang muka masam, gaduh dengan laki kot malam tadi. Muslimat. Tiba-tiba sangka-sangka kita tu, kita luah dekat kawan sebelah. Kau nampak tak muka si Pulan tu datang? Selalu ceria elok. Tiba-tiba hari ni masam. Aku rasa betul dah gaduh dengan laki. Sebab rumah dia sebelah aku kan. Rumah sebelah rumah aku. Malam tadi aku dengar macam baling-baling benda je. Muslimat dirahmati Allah, benda tak pasti. Tapi daripada sangka-sangka boleh mendatangkan akdzabul hadis. Itulah dia sedusta-dusta pembicaraan. Maka padamkan sangka-sangka supaya lidah kita tak terkeluar perkara-perkara yang berdusta. Jadi kita kadang-kadang nak tahu pasal orang, kita tanya pada orang lain. Itu saya suka guna istilah, kamu nak tahu pasal A, tanyakan kepada A, jangan tanya kepada B to Z. Sebab kalau kita tanya B, betul ke kesimpulan tu macam tu? Tanya pada C, engkau kan kawan baik A, betul ke dia macam tu? Kita tak boleh baca hati A kecuali kita berjumpa dengan A. Ada orang satu masjid ni kata engkau tukar kereta baru tu pakai duit sebagai bendahari masjid. Contoh muslimat. Kan kita tak tanya dia. Akhirnya perkara dusta ini akan bertebaran. Bukan kita seorang berdosa, tapi kita bawa orang lain berdosa. Bukankah ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan kita ni menjadi asbab orang lain berdosa. Faham tak maksud muslimat? Mafhum? Maksud nak beri kita faham, kita ni jangan jadi manusia yang menjadi asbab orang lain berdosa. Contoh muslimat dirahmati Allah, janganlah buat benda pelik hidup bermasyarakat.
Jangan buat benda pelik. Alah, suka hati saya lah ustazah, saya tak peduli apa orang kata, yang saya peduli hanyalah yang Allah kata. Kau main orang-orang hadir majlis ilmu ni muslimat. Saya tak peduli dah apa orang kata. Jadi betul juga tu, hanya peduli apa yang Allah kata. Tapi kenapa orang mengata, mesti ada sebab. Memanglah orang mengata bila dah pergi kenduri kahwin, duduk bawah kemah, dah jaga jarak sekarang ni muslimat. 200 orang yang datang, dia seorang je yang dah pakai tudung, pakai pula songkok, pakai luar pula dia serban, pakai pula rantai, dah elok-elok pakai tudung, labuhkan pula loket dia mesti sama dengan pusat supaya orang nampak, kan pelik dah. Jadi orang nak bubuh nasi, tak bubuh ke pinggan, habis jatuh ke lantai, kena cubit dengan bini dia. Abang ni pandang apa je? Abang tengok pelik sungguh lah orang tu. Contoh, jadi orang bercakap-cakap kerana peliknya kita tu muslimat pun dilarang oleh Nabi SAW. Tapi kita orang perempuan kadang-kadang jadi pelik juga. Saya tak suka ustazah kalau saya pergi masjid tu ada orang baju sama dengan saya. Padahal ni batik lukis ni, masa saya beli tu dia kata satu je kat Malaysia pakai ni. Saya tak tahu kenapa pula akak kalau orang, saya rasa macam malu kalau ada orang pakai sama dengan saya. Ada mokcik-mokcik lagi seronok kalau sedondon, biru-biru semua lagi seronok. Jadi saya tak suka macam tu ustazah. Sebab saya rasa macam, sebab saya kena tipu dengan orang yang jual baju tu. Dia kata lukisan ni saya seorang je pakai. Pelik dah muslimat. Maksud saya nak cakap, kadang-kadang kita orang perempuan memang suka nampak lain daripada yang lain. Tak mengapa, asalnya masih patuh syariah. Tapi lain daripada yang lain ni memang lain sungguh, sampai orang bercakap-cakap tentang kita. Jadi jangan syok sangatlah. Dia memang bangga bila fashion dia pelik sikit daripada orang, dia bangga sebab mata tertumpu kepada dia seorang. Bulan lepas saya bercerita tentang ghaddul basar. Apa tu muslimat dirahmati Allah? Menahan pandangan. Kita elakkan pandang benda yang menyebabkan kita asal pandang je nak bercakap. Apa salah masjid tu biru, tak sesuai dengan dinding dia putih. Contoh, kapet biru, cubalah kapet hijau, barulah sesuai dengan putih. Contoh muslimat. Jadi kita kata asal pandang je dia nak cakap. Sebab tu Masya Allah, kadang-kadang yang disyurgakan dulu oleh Allah adalah orang yang ketika hidup tak ada dosa mata. Muslimat, saya sebut, saya ziarah sahabat saya yang buta. Saya cerita bulan lepas kan, saya kata sebut kat dia, ya Allah, engkau tak ada dosa mata. Kami ni bab dosa mata je, jogging-jogging depan rumah orang. Muslimat dirahmati Allah. Bang, takkanlah tukar kereta lagi. Padahal PKP ni 4 bulan, mana dia dapat duit? Sibuk kita ni muslimat. Ghaddul basar. Kita disuruh menahan pandangan oleh Nabi SAW. Kerana hanya dengan mata kita nampak, tak tahu lagi kisah benar, dah canang ke orang lain. Akhirnya daripada mencanang kisah orang tu, kita melibatkan lisan kita telah munafik, yakni menipu di sisi Allah. Ya Rab, na'udzubillah min zalik. Ada lagi satu hadis Nabi SAW. Innal kadhiba babun min abwabin nifaq. Sesungguhnya dusta itu adalah salah satu daripada beberapa pintu munafik. Semua hadis Nabi SAW. Panjang juga bab dusta ni muslimat kan. Dusta itu adalah salah satu daripada beberapa pintu munafik. Ada banyak kisah orang munafik. Kitab ni saja menceritakan 50 perkara. Betullah dalam bab yang ke-12 cerita tentang dusta. Jadi muslimat, orang berdusta confirm akan termasuk di kalangan orang munafik. Na'udzubillah. Ayatul munafiq thalathun. Iza haddatha kadhaba, wa iza wa'ada akhlafa, wa iza tumina khana. Ini paling popular dalam bab dusta, dalam bab pecah amanah. Tanda orang munafik itu ada 3. Apabila berbicara dia berdusta, apabila berjanji ia mungkiri, dan apabila dia diberi amanah, diberi kepercayaan, ia khianat akan amanah itu. Jadi ini 3 in 1. Kita bercakap tentang dusta, tetapi hadis ni menceritakan 3 orang yang digelar munafik di sisi Allah dan Rasul. Muslimat, sesungguhnya perbuatan dusta amat dibenci Allah dan tidak akan memperoleh petunjuk darinya. Kita minta dalam solat kita apa? Allahumma hdini fi man hadait. Ya Allah, berikan kami hidayah seperti mana orang lain yang Engkau beri hidayah. Dalam duduk antara 2 sujud ada satu doa, wahdini, berikan hidayah kepadaku.
Dalam Fatihah yang wajib ada ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus. Ni semua Allah paksa kita untuk berdoa dengan minta hidayah. Tapi apa kata kitab ni muslimat? Sesungguhnya perbuatan dusta amat dibenci Allah dan tidak akan memperoleh petunjuk, yakni hidayah darinya. Oh, yang kita minta ihdinas siratal mustaqim, wahdini, Allahumma hdini fi man hadait. Lepas sembahyang, ya Allah berikan aku petunjuk hidayah. Tapi kenapa rasa perbuatan amalan kita tak dibimbing oleh Allah, tak dipimpin ke jalan-jalan yang Allah redha, masih cenderung lagi melakukan maksiat? Ini tanda salah satunya orang yang menggunakan lisannya dengan dusta. Oh, rupanya bukan salah Allah tak makbulkan doa kita muslimat, tapi diri kita telah zalim pada diri kita sendiri. Kitab ni memberi kita satu ilmu, lisan yang berdusta jauh dengan hidayah Allah. Lisan yang berdusta akan dibenci Allah. Orang dibenci Allah tak mungkin dipimpin dengan petunjuk. Jadi hari ni bila kita baca dalam kitab ini ringkas, tapi membuatkan kita taubat dah, taubat, tak nak dah lagi untuk menipu. Faham tak ibu-ibu dirahmati Allah? Sebab tu pentingnya ilmu. Selama ni kita ingat alah gurau-gurau je kot, main-main je kot muslimat dirahmati Allah. Tapi guna saja lisan dengan tipu, dia dibenci Allah dan dia gagal memperoleh petunjuk daripada Allah. Kita tutup bab dusta dengan dua ayat Quran daripada surah Al-Mu'min. Surah Ghafir ni nama lain dia, ayat yang ke-28. Inna Allah la yahdi man huwa musrifun kadzab. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk, la yahdi, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang melampaui batas lagi pendusta. Yang tadi kita sebut tidak akan memperoleh petunjuk darinya, itu khulasah ilmu pada penulis kitab ini. Betul ke orang yang menipu tak dapat petunjuk? Dibuktikan dengan ayat ke-28 surah Mukmin. Muslimat, innallaha la yahdi man huwa musrifun kadzab. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang melampaui batas. Siapakah itu? Termasuklah orang-orang yang pendusta. Okey. Terakhir ayatnya adalah innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang berdusta dan sangat ingkar. Ayat tadi kalimah kadzab, ayat yang kedua kadzibun kafar. Muslimat dirahmati Allah, orang yang dusta termasuk di kalangan orang-orang yang kufur kepada Allah. Jadi kita faham bab 12. Muslimat, hari ini juga kita bertaubat. Hari ini juga kita memberi nasihat. Elakkan lisan yang dimuliakan Allah apabila dia bercakap perkara-perkara mulia, terus jadi hina di sisi Allah apabila kita gunakannya ia untuk menipu. Okey ke ibu-ibu dirahmati Allah? Tidur ke stres ni? Senyap je. Senyap okey ke senyap KO? Okay. Apa rasa muslimat dirahmati Allah? Apa rasa? Takut. Itulah yang saya rasa setelah mengulang-ulang kitab ini di banyak tempat. Muslimat, kalau tengok dalam YouTube tu, paling banyak cerita saya adalah tentang isi kitab ni. Sebab di mana-mana masjid, bila dengar dekat YouTube tu lama dah muslimat. Tapi Ustazah, boleh tak bila habis kitab ni bawa kat tempat kami kitab 50 ciri munafik? Hati ni kata, kitab ni lagi, nak juga ngajar kitab lain. Tapi mudah faham dan kita rasa ditampar-tampar muslimat. Dan orang yang mengajar, bayangkan. Yang mengajar tu bayangkan. Kalau ibu-ibu mendengar hari ni baru pertama kali ayat Quran, hadis tadi, ya Allah takutnya kalau sekali menipu jadi macam ni. Bayangkan yang berulang kali bercakap ni. Saya rasa bab ni saya cakap dah berapa kali. Setiap kali bercakap meremang bulu roma muslimat. Maknanya jauh sangat kita dengan syurga Allah. Kita hidup dah berapa tahun? Kalau kita kata 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, mustahil dalam hidup ni kita tak pernah menipu. Betul ibu-ibu dirahmati Allah? Jadi kalau kita 60 tahun ni hidup, dah delete terus.
menipu kita sebab kita meniaga. Nabi cukup pantang, nanti kita akan jumpa muslimat dirahmati Allah. Kalau mu kata ni buah semalam, juallah dengan harga murah. Buah yang elok hari ni, stok baru ni, jual mahal sikit. Tak perlu menipu, khabar je ke dia. Kalau nak yang murah yang ni, tapi buah dah 2-3 hari lepas lah. Kita syok orang beli muslimat. Mula-mula memang kata ni stok baru, tapi tengok orang main tak kisah, diviralkan pula kedai kita jual buah manis elok. Kan tak apalah, yang datang kemudian tu jual sajalah dengan harga yang macam buah hari ni juga. Menipu kita muslimat. Lepas tu kita mengharapkan berkat dalam perniagaan. Okay, jadi perkara macam ni mohon berhati-hati. Okay, boleh saya pindah satu tajuk lagi? Okay, sepatutnya begitu 2-3 tajuk. Tapi saya syok je kalau lambat habis lagi syok muslimat. Sebab apa? Sebab kita makin ada pertemuan. Kalau dah habis nanti kena fikir dulu nak sambung lagi ke tidak mengajar kat sini. Macam itulah. Okay. Mungkir janji. Dia sebenarnya mungkir janji ni lebih kurang macam dusta. Kerana apa? Muslimat dirahmati Allah, kerana dia melibatkan lisan. Dia melibatkan lisan. Orang yang berjanji, tadi termasuk dah orang yang berjanji, dia dusta, dia mungkiri janjinya. Innaka la tukhliful mi'ad. Allah sahaja yang tak pernah memungkiri janjinya. Jadi berhati-hati jadi manusia kalau pernah mungkir janji. Perhatikan. Perbuatan mungkir janji bermaksud menyalahi pernyataan terhadap kesediaan diri seseorang yang akan memenuhi sesuatu yang diminta oleh orang lain. Dia dah berjanji kepada seseorang, muslimat dirahmati Allah, tetapi apa yang dia janjikan itu tidak ditunaikan. Oleh itu dalam Islam menunaikan janji adalah wajib. Wajib macam ni yang kadang-kadang kita tak faham. Muslimat, dalam bab kitab 50 wasiat Rasulullah untuk wanita, kita jumpa kalimah wajib untuk bertawakal. Ada orang tanya, kenapa wajib ustazah? Dia bukan solat, dia bukan puasa, dia bukan haji. Oh, maknanya muslimat dirahmati Allah, kalau kita kata anak-anak wajib taat kepada orang tuanya, ini perintah siapa? Perintah Allah. Bukan ustaz-ustazah pandai-pandai saja muslimat. Okay? Jadi bila kita sebut, contoh baru ni saya tulis dalam Facebook saya, 1 Muharram hari tu jatuh pada hari Khamis. Kenapa ustazah tulis macam tu kadang-kadang muslimat? Sebab ramai ustazah besok boleh puasa ke? Ustazah besok boleh puasa ke? Lah boleh lah hari Khamis, kenapa tak boleh puasa? Nabi cinta puasa Isnin dan Khamis. Tapi tak ada nas yang mengatakan 1 Muharram tu kita disuruh berpuasa, sunat berpuasa muslimat. Kalau kita jumpa ada orang forward kat kita hadis-hadis demikian, akak puasa je sebab besok puasa hari Khamis mulia di sisi Allah. Lagipun dah puasa biasa, puasa Senin Khamis. Rupanya sebab ustazah tak jawab-jawab lagi muslimat. Dia kata sebab ustazah lah ni saya tak puasa hari Khamis ni. Dah kenapa pula tak puasa? Sebab ada orang kata hadis tu palsu yang puasa 1 Muharram tu. Akak puasa tu bukan sebab 1 Muharramnya, tapi puasa sebab Khamisnya. Faham ya muslimat? Kita kadang-kadang duk hadir majlis ilmu selalu, tapi makin keliru. Saya susah hati sungguh. Muslimat, lagi hadir majlis ilmu bukan makin keliru. Kalau datang hadis yang demikian, sebab tu saya elakkan daripada forward hadis-hadis di dakwah hadis muslimat, tapi kita sendiri tak tahu sumbernya dari mana. Contoh, kalau dia kata berzikir la ilaha illallah 300 kali akan tertunai segala hajat. La ilaha illallah tu zikir ke tidak? Afdaluz zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, hadis. Sebaik-baik zikir la ilaha illallah. Tapi yang disuruh baca 300 kali akan tertunai segala hajat tu kita tak pasti sumbernya daripada mana. Jadi tak payahlah kita tulis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebab kita tak tahu. Kalau tanya Ustazah Zai, Ustazah tolong cek hadis ni palsu ke apa ke. Jangan marah kalau Ustazah sampai malam tak bagi tahu jawapan. Sebab kita hanya nak bagi tahu, nak sampaikan, nak kongsi apa yang kita tahu. Yang kita tak tahu tu muslimat dirahmati Allah, kalau kita tak mampu rujuk, simpan tepi dulu. Sebab yang kita tahu ni pun kita tak larat nak buat. Faham tak maksud saya? Yang kita tahu ni pun tak larat nak buat. Yang dia tahu dia tak nak buat. Yang baru datang ni sahih ke tak sahih, itulah dia duk fikir daripada pagi sampai ke malam. Marah ni marah. Muslimat marah sungguh. Jadi saya kata puasalah sebab besok hari Khamis muslimat. Tetapi wajibkan diri bagi yang mampu untuk berpuasa pada 9 dan 10 Muharram.
Oh, rupanya ada orang PM tepi. Ustazah, kenapa Ustazah wajibkan? Kan saya tulis koma atas wajib tu. Dok tanya sangat puasa bila, nak puasa bila. Maksud wajibkan diri bukan wajib yang dari Allah. Kalau rajin sangat nak puasa muslimat, sahih dari Nabi SAW, berpuasalah pada 10 Muharram, yakni hari Ashura. Bila ada sahabat yang menempelak, ya Rasulullah, bukankah puasa 10 Muharram tu sama macam puasa orang-orang Yahudi? Nabi bagi tahu, ya, mulai tahun depan jom kita berpuasa. Ni saya nak bagi bahasa mudah faham. Mulai tahun depan kita berpuasa 9 dan 10 Muharram. Tapi Masya Allah, belum sempat Nabi SAW beramal akan puasa sunat 9 dan 10 Muharram, Nabi pun wafat. Jadi sahabat menyatakan apa, muslimat dirahmati Allah, sebab Nabi sebut dah mulai tahun depan puasa 9 10 Muharram. So walaupun Rasulullah tak ada, tahun ni kita mulakan bila Muharram, puasa yang jatuh hukum sunat adalah pada 9 dan 10 Muharram. Faham ya ibu-ibu dirahmati Allah? Jadi kalau puasa 10 je boleh? Tanya lagi muslimat. Tanya lagi tu. Ustazah, kalau 10 je boleh? Kalau 9 je boleh? Jawapannya macam tu. Hadis 10 Muharram ada, hadis 9 dan 10 ada. Kalau 9 saja muslimat dirahmati Allah, kita nak guna yang mana? Kecuali 9 tu jatuh pada hari Isnin ataupun hari Khamis. Macam itulah. Jadi ikut kita. Tu sebab saya kata wajibkan, yang nak tanya puasa boleh tak puasa tu, wajibkan diri untuk berpuasa pada 9 dan 10 Muharram. Saya tulis belakang tu hukumnya sunat. Bila sunat, yang mampu buat. Yang tak buat jangan kita pelekehkan. Ketua muslimat masjid tapi 10 Muharram tak puasa, sibuk kacau bubur Ashura. Contoh muslim, suka hati dia lah. Sebab dia bukannya tak puasa bulan Ramadan. Okay? Kenapa dia tak puasa? Sebab masjid buat gotong royong bubur Ashura. Dah dibid'ahkan pula. Muslimat dirahmati Allah, buat bubur Ashura. Niat buat bubur Ashura tu apa? Nak buat sedekah satu taman nanti, nak buat gotong royong. Dah lama dah kita tak berkumpul kat masjid. Bukan niat kita untuk melawan Nabi, tak buat, kita buat. Ini perkara baik datang daripada Allah. Tak jumpa pun ayat tentang bubur Ashura, tak jumpa pun hadis tentang bubur Ashura. Faham ya muslimat? Tapi yang kita nak raikan, pengerusi masjid kata jom sempena cuti 10 Muharram ni, jom kita datang masjid ramai-ramai. Alang-alang tak ada nak buat apa, nak buat nasi ayam, mahal sangat modal dia, jom kita kacau bubur Ashura. Tak ada niat untuk kita bid'ah ke, untuk kita melampaui Nabi SAW. Kita ambil sunnah bergotong royong, ambil sunnah bersilaturahim, berkumpul bercakap yang baik-baik, ambil sunnah bersedekah. Dah lama dah tak sedekah, hantar ke pintu-pintu bubur Ashura. Kalau tak bubur Ashura boleh? Boleh. Kacau je bubur lambuk ke bubur apa? Kacang hijau. Baru malam tadi saya ceramah dekat Kelang. Apa benda ni sampai tumpah-tumpah dalam kereta? Rupanya bubur kacang bagi seorang satu muslimat. Telan air liur dah pula. Kan? Okey, kita tengok ayat Quran. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ya ayyuhallazina amanu awfu bil 'uqud. Al-Maidah ayat 1. Hai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janjimu. Maksud, orang beriman takkan mungkir janji. Orang beriman, muslimat dirahmati Allah, disuruh oleh Allah penuhi janji. Kenapa ayat ini bukan ya ayyuhan nas, hai manusia? Muslimat. Kenapa ayat ini ya ayyuhallazina amanu? Siapa orang beriman sampai lisannya tak pernah mungkir janji. Jadi kalau kita biasa mungkir janji, jangan mendakwa diri berada di kalangan orang-orang beriman. Faham maksud ya muslimat? Allah turunkan ayat semua ada sebab. Al-Isra 34. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa awfu bil 'ahd innal 'ahda kana mas'ula. Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu akan ditanya. Sebab itu saya biasa guna kalimah di kuliah-kuliah, jangan mudah berjanji saat kita gembira. Kerana apa muslimat? Biasanya saat kita gembira, kita berjanji, kita mudah lupa. Tengah gembira, ramainya follower kita. Siapa yang jadi follower yang ke 1 juta, saya bawa umrah percuma. Contoh Ustazah Zai macam tu kan. Tiba-tiba yang ke 1 juta sungguh tu muslimat tunggu dah berkali-kali dah balik daripada umrah, tak bawa-bawa pun dia.
Rupanya dia syok sangat, follower dah ke 1 juta tu, tak tunai pun janji. Jadi orang macam ni muslimat nak menang kat dia saja. Sebab apa? Tak ada hitam putih pun saya janji macam tu. Tapi tak ada hitam putih pun, siapa yang maha mendengar saat kamu berjanji? Allah. Siapa yang maha tahu saat kamu berjanji? Allah. Siapa yang maha melihat seronoknya orang yang kamu taburi janji? Ya Allah, Allah yang takdirkan aku jadi orang yang like yang ke 1 juta kali, maka ustazah janji nak bawa pergi umrah. Contoh muslimat. Jadi jangan berjanji saat gembira, kerana biasanya kita terlupa. Itu sebab Allah kata penuhilah janji, sesungguhnya janji itu akan ditanya. Kawan tu mungkin segan, ustazah kot janji, kan muslimat. Sebab tu bila kita sebut ustazah kot janji, takkanlah kita nak tanya-tanya segan. Rupanya dia tak tanya. Siapa yang tanya kita? Mas'ula. Siapa yang akan tanya kita muslimat? Allah. Macam anak tadi, mak tak minta. Kamu kata gaji pertama nak belikan mak mesin basuh baru, mak tak tanya muslimat. Sebab mak tahu anak pun ada keperluan-keperluan lain. Tapi siapa yang akan tanya? Anak tu solatnya tak tinggal muslimat, tapi di hadapan Allah selangkah nak masuk syurga ditarik balik. Sebab aku yang melihat dalam hati mak kamu ni, duk tunggu manalah tak datang lagi, duk mengharap muslimat dirahmati. Maka berhati-hati saat kita menabur janji. Khawatir orang tunggu penuh dengan pengharapan. Okey, saya paling takut siapa yang kata jangan berjanji saat gembira. Ini kata-kata Saidina Ali. Saidina Ali kata biasanya orang terlupa bila dia berjanji saat gembira. Sokonglah saya, sokonglah saya. Tiba-tiba muslimat bila berada di atas lupa segala dah. Itu perkara. Baik, seseorang yang memungkiri janji yang dibuat sama ada dengan sengaja atau tidak, amat tidak menyenangkan dan mengecewakan harapan orang yang dijanjikan. Perbuatan memungkiri janji tergolong orang munafik. Sebab orang tak senang dengan sikap kita yang mungkir janji. Tengok kata Nabi SAW, hadis ni panjang muslimat, saya bacakan maksud. Ada 4 macam barang siapa yang terdapat semuanya ini, maka ia adalah termasuk orang munafik yang asal. Dan barang siapa yang terdapat padanya, maka bererti ia terjangkit sifat kemunafikan sampai ia bersedia meninggalkan 4 hal tersebut. Apa dia? Apabila ia berbicara, ia berdusta. Sama kan dengan hadis tadi? Apabila dipercayai, ia berkhianat. Diberi amanah, dia khianat. Dan apabila berjanji, ia mungkiri. Sebenarnya dia 3 jenis. Sebenarnya 4 muslimat. Kita tambah tulisan kat bawah tu. Wa idza khasama fajara. Tu terjemahannya tak tertulis. Okay? Jadi maksud yang terakhir, bila berselisih ia membuat zalim. Makna bila lain je pendapat, kita biasa kan kita suka merah. Contoh ustazah pakai baju merah ni, siapa yang baju merah je BFF ustazah, jap lagi jumpa kat kereta. Contoh muslimat, kan. Biasalah saya suka merah, bukan semestinya semua orang suka merah. Jadi dia nak kawan dengan orang yang suka merah saja. Biasanya orang macam ni mudah untuk menzalimi orang lain. Dia hanya baik dengan orang yang sekepala dengan dia. Yang tak sekepala dengan dia, dia tak buat baik. Berhati-hati muslimat, kerana di situ adalah wa idza khasama fajara. Bila dia berselisih pendapat, ia membuat zalim. Jadi hati-hati, ini dalam bab memungkiri janji. Sifat orang munafik yang ke-13. Nanti bulan depan, lama lagi tak sampai bulan depan ni. Tapi bersabarlah, kita belum menang. Okay, muslimat, kita sambung ciri yang ke-14 daripada tanda-tanda orang-orang munafik, insya-Allah pada bulan depan, hari Isnin, minggu ke-4. Alhamdulillah. Semoga kita mendapat satu tarbiyah yang menusuk, meresap masuk ke dalam jantung hati kita pada hari ini. Lalu muslimat, apakah itu taubat daripada dusta, taubat daripada mungkir janji? Bukan tunggu solat taubat malam ni, kita dah beristighfar, tak nak ulang lagi dah ya Allah. Dan kalau kita pernah memungkiri janji, tunaikanlah segera muslimat. Kalau kita pernah berdusta sampai orang tu percaya bagian nak rak hari ni, muslimat dirahmati Allah, kalau perlu maksudnya ni kita jumpa dia, nyatakan kebenaran. Kenapa kalau perlu? Kita dah bertaubatan nasuha,
Kita hanya diampunkan Allah apabila orang tu kita pulangkan haknya semula. Yang kita tipu, kita datangi dengan kebenaran. Tetapi ada juga perbahasan kalau kita mendatangi dia dengan berterus terang, aku minta maaf ya, dulu aku pernah tipu engkau. Daripada kita baik silaturahim, kita berterus terang jadi bermusuh, jadi tak baik. Muslimat, stop, elakkan. Tapi buat baik berganda-ganda pada dia. Dia pelik, kau ni baik sangat, bermula tarikh 24 hari bulan 8 ni kau baik sangat dengan aku, kenapa? Dalam hati ni kata, ya Allah, padamlah segala kejahatan aku kepadanya. Sebab kalau aku cakap yang dulu aku pernah tipu dia, mau dia putuskan hubungan silaturahim. Faham maksud muslimat dirahmati Allah? Kita dah tak nak ulang dosa tu, jadi jangan dijolok lagi sarang tebuan. Faham ya? Dan ke depan janganlah dengan besan menipu nak selamatkan anak kita. Qulil haq walau kana murran. Bercakaplah yang benar walaupun pahit. Wallahu a'lam. Selamat bertemu dengan suami saya. Bukan nak tanya khabar, nak beli buku. Bagi yang mahu, muslimat dirahmati Allah, yang bulan lepas tak dapat angan-angan ke Firdausi, tulisan saya pada 1 Ramadan terbitnya kerana PKP. Alhamdulillah, sangat memberi manfaat. Bukan Ustazah Zai kata, pembaca yang respon bagi tahu demikian. Dan yang terkini tinggal sikit je, itu stok yang terakhir sebelum cetakan yang kedua. Itulah dia buku dakwah penuh ukhuwah. Yang masa saya datang hari tu, saya kata lagi beberapa hari saja pelancarannya dah ada. Muslimat dirahmati Allah, itulah yang kami dedikasikan untuk almarhumah Ustazah Syadia Abbas dan 22 orang para asatizah ustazah yang tidak asing namanya menulis di dalam tu. Semoga pengalaman dakwah mereka kalau kita baca, kita jadikan hadiah kepada orang lain, insya-Allah ia memberi manfaat dan semangat juang untuk menegakkan agama Allah di atas muka bumi ini. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkati pertemuan kami dalam majlis ilmu yang disenangi oleh Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalamnya Engkau hantarkan para malaikat-Mu, wahai Allah, yang mengaminkan doa-doa baik untuk dunia dan akhirat kami. Maka Engkau kabulkan segala doa dan munajat kami, ya Allah. Engkau ampunkan segala dosa dan kesalahan kami, ya Allah. Engkau bantu kami, ya Allah, untuk beramal dengan perkara-perkara ilmu yang kami pelajari, ya Allah. Kami pohon kepada-Mu, beri kekuatan kepada kami, beri petunjuk, hidayah dan taufik-Mu untuk kami meneruskan kehidupan di atas muka bumi ini sebagai hamba yang digugurkan dosa-dosa silam oleh-Mu, ya Allah. Dan Engkau beri semangat dan kekuatan untuk kami bangkit dengan amal solihat tanpa henti. Engkau anugerahkan kami dengan kebaikan ini berakhir dengan husnul khatimah, kematian yang baik, wahai Allah. Dengan kebaikan itu menghimpunkan kami bersama-sama di tempat yang paling baik, itulah di dalam syurga-Mu yang kekal abadi, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Jauhkan kami dari azab neraka-Mu yang menyala-nyala, ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, maaf zahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.